Dan di talian ketika ini Hakim Rahman yang bersedia dengan perkembangan di sana. Assalamualaikum Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Malika. Okey Hakim, kabarnya pasukan siasatan khas dan petugas media terpaksa berada di lapangan terbang antarabangsa Borispol selama lebih 4 jam. Mungkin Hakim boleh ceritakan dengan kita apa sebenarnya punca berlaku ini Hakim? Baik Malika, sejak krisis yang berlaku di Ukraine ini, pasukan keselamatan ataupun pemeriksaan kawalan masuk diperketatkan di semua pintu masuk di Ukraine. Dan ini bagi memastikan tidak berlakunya perkara yang tidak diingin seperti rombongan-rombongan kemanusiaan seperti ini juga membawa masuk pengintip dikhawatiri oleh pihak Ukraine. Tapi itu menyebabkan kawalan ataupun untuk mereka untuk membenarkan pasukan penyiasat khas dari Malaysia yang saya sertai ditahan ataupun dibuat pemeriksaan secara rapi dan lanjut. Walaupun pada ketika itu Duta Malaysia di Ukraine iaitu Chua Tio Ban telah pun berada di lapangan terbang, namun pemeriksaan ataupun prosedurnya masih lagi diperketatkan dan ini sebagai langkah berjaga-jaga. Dan ketika ini saya telah pun berada di hotel penginapan di mana kami baru saja tiba kira-kira 15 minit yang lalu dan taklimat mengenai keadaan semasa akan dilakukan dalam masa sebentar lagi. Saya kira mungkin dalam 10-15 minit lagi akan diberikan taklimat oleh wakil pihak kedutaan dan juga oleh Duta Besar Malaysia iaitu Chua Tio Ban bersama dengan unit-unit smart, pasukan forensik dan juga daripada JAKIM. Malika. Okey Hakim. Hakim berpeluang untuk berada di sana. Mungkin Hakim boleh ceritakan dengan kita, kongsikan dengan kita situasi keadaan semasa di sana. Adakah tegang, adakah terkawal ataupun sebaliknya? Okey Marisa, kalau di Kiev ini di ibu negara Ukraine ini keadaannya saya boleh kira muram. Tapi mungkin ini kerana hari ini adalah hari Sabtu dan pada ketika ini masih lagi awal iaitu sekitar jam 10 pagi di mana mereka kebanyakan penduduk di Ukraine di Kiev ini mungkin meluangkan cuti hujung minggu mereka bersama keluarga. Dan tapi kalau dilihat laluan ataupun di jalan-jalan raya sepanjang perjalanan saya daripada lapangan terbang ke hotel, keadaannya agak tenang seperti hari cuti hujung minggu seperti di Malaysia. Dan saya juga dalam perjalanan itu sempat berbual-bual dengan wakil ataupun pegawai daripada JAKIM dan mungkin seperti yang kita lihat, mungkin ada di antara rakyat Malaysia yang melihat gambar-gambar yang tersebar di laman sosial mengenai bagaimana keadaan di lokasi Naas. Dan ini saya maklumkan bahawa lokasi Naas dengan ibu negara di Ukraine iaitu Kiev terletak jauh kira-kira 600 km dan itu salah satu kesukaran yang akan ditempuhi oleh pasukan penyiasat Malaysia selain daripada mereka berdepan dengan kekangan untuk memasuki kawasan konflik di sempadan Ukraine-Rusia. Dan berbalik kepada pegawai JAKIM itu, dan saya dimaklumkan bahawa kalau kita lihat di gambar-gambar yang tersebar itu keadaan penumpang yang dikhawatiri semuanya berada dalam keadaan tidak sempurna, di mana ialah bila kita tengok gambar itu kita dapat lihat bila berlaku letupan pastinya keadaan di dalam pesawat itu berkecai dan bertaburan. Dan saya dimaklumkan jika pihak JAKIM ingin menguruskan jenazah, mereka perlu mendapat identiti dulu rakyat Malaysia dan kita dimaklumkan ada 44 rakyat Malaysia yang ada dalam pesawat itu dan ada di antara mereka adalah Muslim dan juga bukan Muslim. Dan tugas untuk mengenal pasti identiti ini akan dibuat oleh unit patologi, unit forensik yang turut serta dalam misi penyiasat ini. Dan setelah disahkan sama ada mereka ini Muslim ataupun bukan Muslim, dan pengurusan jenazah itu akan dibuat mengikut cara berbeza. Bagi Muslim, sekiranya jenazah itu ataupun mayat itu berada dalam keadaan hancur ataupun tidak sempurna, mereka hanya akan melakukan prosedur seperti melalukan air di badan iaitu memandikan jenazah. Bagi yang pentingnya ia dilakukan tanpa menjejaskan struktur ataupun bentuk tubuh jenazah itu. Dan jika mereka tidak dapat mengenal pasti sama ada banyak ataupun jenazah itu daripada seorang beragama Islam ataupun Muslim, prosedur biasa juga akan dilakukan dengan menganggap keseluruhan rakyat Malaysia itu adalah beragama Islam. Malika. Okey Hakim, mungkin terakhir Hakim, seperti ramai juga yang tidak sedia maklum bahawa pasukan siasatan khas hanya ada masa 7 hari sahaja di Kiev, dan apa tindakan pertama pasukan ini Hakim? Baik, yang pertamanya sebelum pasukan siasatan Malaysia boleh bergerak menuju ke lokasi itu, yang paling hampir yang berada di kawasan Ukraine adalah
kira-kira 280 km daripada lokasi kejadian, dan itu adalah yang paling hampir boleh pasukan penyiasat Malaysia sampai ke situ. Dan seperti kita cuba maklum pun, pasukan penyiasat antarabangsa Eropah yang berada di situ pun berdepan kekangan, dan dalam masa yang singkat ini mungkin pihak Majlis Keselamatan Negara meletakkan tempoh minimum selama 7 hari ataupun seminggu untuk mereka berjaya sampai ke lokasi kejadian. Dan dalam tempoh singkat itu pastinya kerajaan memainkan peranan penting melalui hubungan G2G ataupun government to government dan antara kerajaan Rusia dan juga pihak Ukraine untuk memastikan kawasan itu boleh dimasuki oleh badan bebas ataupun badan penyiasat bebas bagi menyiasat insiden itu dan mengawal premisi itu bagi memudahkan kerja-kerja penyiasatan mengenai pasti punca dan sebagainya, Marisa. Dan itu adalah cabaran yang saya kira sukar kerana kami di sini tidak boleh bertindak sendirian, dan kami pasukan penyiasat di sini perlu menunggu cue ataupun lampu hijau daripada kerajaan Malaysia jika sekiranya kerajaan Rusia dan kerajaan Ukraine berjaya melakukan rundingan, melakukan gencatan senjata buat seketika bagi membenarkan pasukan penyiasat antarabangsa ini ataupun pasukan penyiasat dari Malaysia masuk, dan itu akan memudahkan lagi tugas. Tapi dalam hubungan G2G itu pastinya bergantung kepada kepimpinan tertinggi negara kita yang dipimpin oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dan juga Presiden Ukraine Petro Poroshenko. Dan kita harapkan perkara ini dapat pasukan penyiasat dapat berada di lokasi pesawat yang ditembak jatuh itu secepat mungkin. Marisa. Baiklah, terima kasih Hakim. Kami, seluruh warga JS Sarawak dan juga seluruh warga Malaysia mendoakan kesejahteraan dan keselamatan Hakim juga kepada Hasya, kepada pegawai yang bertugas di Ukraine. Hakim, terima kasih banyak Hakim.